Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Satu perkara penting dalam kita mencorak bagaimana perjalanan Malaysia yang lebih baik adalah untuk memastikan sistem yang betul. Ini termasuk sistem dalam sektor pendidikan khususnya. Perkara penting ini perlu kita nilai dan juga kita lihat supaya apa yang berlaku untuk generasi-generasi akan datang dapat dipertimbangkan dengan sebaiknya. Jadi untuk bercakap berkaitan dengan bagaimana untuk reformasi sektor pendidikan bagi tahun 2022 ini, saya bersama dengan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM, Dr. Anwar Ahmad. Assalamualaikum, Doktor. Salam, Ihsan. Doktor, Khabar? pertama sekali untuk tahun 2022, kenapa doktor melihat kepada benar-benar penting untuk memastikan reformasi dan perubahan dalam sistem pendidikan itu perlu dilaksanakan dengan kadar segera? Baik, terima kasih Saya Ihsan. Saya memang menyatakan kebimbangan saya dalam usaha kita untuk segera melakukan reformasi ini atas dua sebab yang besar yang utama. Yang pertamanya kita tahu kita sudah berhadapan dengan dua bencana besar sepanjang 2 tahun ini. Yang pertama pandemik COVID-19 dan juga yang baru-baru ini bencana banjir. Dan kita dapat melihat bagaimana sistem pendidikan kita hampir lumpuh disebabkan oleh kesiapsiagaan kita yang begitu tidak kurang teratur, dan akhirnya apa yang berlaku adalah kita terpaksa berhadapan dengan satu pengalaman yang tidak begitu baik, terutamanya kepada anak-anak kita. Maksudnya yang pertama, kita harus melihat semula sistem pendidikan kita yang lebih fleksibel, yang lebih bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Yang keduanya, Ihsan, saya melihat bahawa usaha untuk melakukan reformasi pendidikan ini bukan hanya berlaku pada waktu selepas kita berhadapan dengan pandemik, tetapi kita sudah mempunyai impian untuk melakukan reformasi ini sejak tahun 2013 lagi. Ketika kita mula mengadakan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025, kita menyatakan dengan jelas agenda dan aspirasi kita, bagaimana kita untuk memperkukuhkan sistem kita, sistem pendidikan, supaya pendidikan kita menjadi sistem pendidikan yang berkualiti setanding dengan negara-negara maju dalam usaha kita untuk melahirkan guna tenaga manusia, sumber manusia yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa dan menjadi pemimpin di peringkat dunia. Jadi kedua-dua elemen ini, elemen dari segi impian kita yang memang sudah ada untuk membangunkan sistem pendidikan berkualiti, dan yang keduanya kita berhadapan dengan bencana yang dalam banyak keadaan kita tidak begitu bersedia, menyebabkan kita harus kembali duduk dan melihat semula sistem pendidikan kita untuk memastikan bahawa pada masa hadapan kita lebih bersedia dan kita dapat mencapai impian kita. Kita sudah lihat banyak perkara yang berlaku di peringkat dunia terutamanya. Kita sudah melihat bagaimana dunia berubah dengan begitu segera, dengan begitu cepat. Perkembangan teknologi begitu cepat sekali berlaku. Begitu juga dengan gaya hidup masyarakat. Begitu juga dengan pelbagai isu dan juga masalah moral dan sasiah di kalangan warga. Ini semua tidak boleh kita lupakan ataupun kita pinggirkan. Kita harus bersedia melakukan reformasi supaya kita kembali untuk menyediakan satu sistem pendidikan yang benar-benar padu, yang benar-benar kukuh, dan kita percaya bahawa anak-anak kita pada masa depan bersedia menjadi warga negara yang baik, insan yang baik, dan juga boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan juga dunia. Itu perkara asas yang harus kita fikirkan sekarang. Dan pandemik yang berlaku baru-baru ini dan banjir telah membuktikan bagaimana kita tidak bersedia untuk berhadapan dengan keadaan-keadaan jika berlaku pada masa hadapan, bencana-bencana dalam bentuk yang berbagai yang mungkin tidak terjangkau oleh kita. Mungkin pada masa hadapan kita akan mengalami kembali krisis ekonomi ataupun kehilangan sektor pekerjaan yang lebih banyak. Jadi bagaimana sistem pendidikan kita dapat menampung keadaan-keadaan ini jika kita tidak melakukan reformasi dan kita masih mengamalkan cara-cara ataupun amalan-amalan lama dalam sistem pendidikan kita.
Itu yang patut kita bimbangkan sekarang. Doktor, cuaca masih tidak menentu. Ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Begitu juga dengan situasi COVID-19 dan juga pandemik. Doktor pernah menyebut berkaitan dengan keupayaan dan juga kewibawaan pemimpin pendidikan. Tetapi bagaimana doktor melihat kepada perkara ini perlu diterjemahkan di peringkat-peringkat tertentu sebab ada kawasan-kawasan yang memang teruk terjejas dengan banjir dan perkara berkaitan dengan kewibawaan dan juga kepimpinan dalam sektor pendidikan ini perlu diaplikasikan. Bagaimana doktor nak menzahirkan perkara ini untuk sama-sama kita faham? Baik. Kita sebenarnya berada dalam apa yang disebut oleh banyak pemimpin dunia yang disebut sebagai VUCA ataupun dalam keadaan yang kita berada dalam keadaan yang ketidaktentuan, ketidakstabilan, keadaan yang kabur, itulah new norms ataupun norma baru sebenarnya kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang berlaku pada hari ini tidak kita jangkakan. Banjir besar yang berlaku beberapa minggu yang lalu sehingga sekarang dan akan berterusan beberapa minggu yang akan datang ini sesuatu yang tidak terjangka oleh kita. Begitu juga dengan pandemik yang berlaku. Kemudian juga akan berlaku krisis ekonomi yang mungkin juga tidak terjangka oleh kita. Jadi dalam keadaan hari ini, kita dapati satu perkara yang boleh kita jangkakan adalah berbagai perkara boleh berlaku dalam keadaan yang kita tidak jangkakan. Jadi mau tidak mau kepimpinan, terutamanya kepimpinan pendidikan dalam konteks ini harus bersedia untuk melakukan banyak perkara-perkara yang mungkin tidak perlu dilakukan pada waktu dahulu. Misalnya kita bercakap tentang aturan ataupun tidak ada kejelasan tentang visi pendidikan. Dulu saya ingat pada tahun 70-an 80-an dulu bila kita meletakkan sesuatu wawasan pendidikan, kita boleh jangkakan wawasan itu akan tercapai dalam tempoh 10-15 tahun akan datang. Dan biasanya kita tidak akan berhadapan dengan cabaran ataupun ancaman yang besar untuk memastikan bahawa cabaran pendidikan itu tercapai ataupun matlamat pendidikan tercapai. Tetapi hari ini kita sudah lihat apabila kita meletakkan plan pembangunan pendidikan pada tahun 2013 yang ingin kita capai pada tahun 2025, pada tahun 2020 kita berhadapan dengan pandemik. 2 tahun kita berhadapan dengan keadaan yang telah menyebabkan sistem persekolahan kita hampir lumpuh. Kita tutup sekolah kita. Jadi plan pembangunan itu yang telah kita rancang dengan begitu baik tidak dapat dilaksanakan dan mungkin tidak akan tercapai pada tahun 2025 kesemua agenda-agenda yang telah diletakkan. Ini bermaksud bahawa pada masa depan kepimpinan pendidikan harus bersedia mempunyai visi yang berjangka sederhana, jelas, mempunyai strategi yang fleksibel dan yang paling penting pada saya adalah mereka mesti mempunyai kepercayaan kepada peringkat akar umbi. Apa yang selalu saya sebut sebagai desentralisasi dalam membuat keputusan-keputusan penting pendidikan. Jika dahulu kita mungkin tidak pernah mendengar isu pandemik ini akan mengancam keseluruhan sistem pendidikan negara. Tetapi hari ini terbukti pandemik itu telah menyebabkan banyak sekolah yang ditutup dan ada sekolah yang masih boleh berfungsi sebenarnya pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi disebabkan kita mengamalkan cara-cara lama, cara membuat keputusan yang mungkin sesuai pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an, kita dapati bahawa ramai anak-anak yang tidak terkesan disebabkan oleh pandemik pada peringkat awal ataupun tidak terkesan oleh banjir pada peringkat awal, mereka juga terpaksa tidak bersekolah kerana cara kita membuat keputusan itu tidak menyebelahi mereka. Jadi ini bukan perkara yang boleh kita salahkan mana-mana pihak, tetapi kita kena duduk semeja, kita kena kembali untuk melihat cara kita membuat keputusan, cara kita menguruskan sistem pendidikan kita yang lebih fleksibel, yang lebih desentralisasi, yang lebih internet based ataupun berasaskan teknologi maklumat. Kita mula mendedahkan anak-anak guru-guru kita kepada hybrid education. Ini semua adalah perkara-perkara baru yang dahulunya mungkin tidak perlu kita fikirkan. Tetapi hari ini dia menjadi semakin mendesak dan kita perlu melakukannya dalam masa yang segera. Sebab itu kita sebut sebagai reformasi kepada sistem pendidikan negara. Doktor, bagaimana untuk kita mengukur jika sesuatu sistem itu kita anggap ia sebagai gagal dan bagaimana kolaborasi dan juga tindakan seperti yang doktor nyatakan tadi, duduk semeja dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan? Baik.
kita mengukur banyak kaedah dia, selain daripada kita selalu menggunakan berbagai ujian dan pemeriksaan untuk mengukur tahap pencapaian anak-anak kita, kita biasanya akan membandingkan sejauh mana tahap pencapaian anak-anak kita dengan anak-anak di negara lain di peringkat antarabangsa. Dan kita kena akui, walaupun ini suatu yang mungkin tidak begitu menggembirakan kita, kita tahu bahawa tahap pencapaian anak-anak kita dalam membaca, dalam matematik, sains, berada di tahap yang tidak membanggakan kita. Kita berada dalam kelompok yang ketiga terbawah dalam penilaian di peringkat OECD, PISA, TIMSS dan sebagainya. Jadi secara umum kita sudah mengetahui bahawa apa yang kita amalkan selama ini, walaupun pada pandangan kita mungkin baik, tetapi di peringkat antarabangsa kita berada di belakang. Itu yang pertama. Keduanya, kita juga harus melihat dan menilai pencapaian pendidikan kita melalui penyediaan infra. Kita tahu apabila pandemik berlaku, di mana anak-anak kita tidak dapat bersekolah dan mereka hanya boleh bersekolah dengan cara-cara PDPR, khususnya secara dalam talian, kita dapati ramai anak-anak yang tidak dapat meneruskan pembelajaran mereka secara PDPR kerana ketidakmampuan infra kita untuk menyokong pembelajaran mereka. Kita tidak ada liputan internet yang baik, kita tidak ada pemilikan gadget yang mencapai tahap yang memuaskan kepada anak-anak kita, dan akhirnya apa yang berlaku adalah ramai anak-anak yang tidak dapat meneruskan pembelajaran mereka, ramai yang tercicir dan kita bimbang. Pada hari ini anak-anak di tahun 1, tahun 2, tahun 3, mereka ini sejauh mana kemahiran membaca, menulis dan mengira mereka, 3M mereka. Itu kebimbangan kita yang paling besar dalam tempoh pasca pandemik ini. Sejauh mana keciciran pembelajaran itu akan memberi kesan kepada pendidikan anak-anak di peringkat tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 sekolah rendah. Jadi, mau tidak mau, pada saya pihak yang berwajib yang menguruskan sistem pendidikan negara ini tidak boleh bekerja secara silo lagi. Mereka harus bersedia untuk bersama-sama menggembeling idea bersama ibu bapa, guru-guru, pakar-pakar pendidikan dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahawa pelaksanaan reformasi pendidikan membawa semangat baru, idea-idea baru, kaedah-kaedah baru dalam sistem pendidikan ini harus dilaksanakan segera kepada anak-anak kita. Kebimbangan saya ini bukan bersifat andaian. Kalau kita dapati kajian-kajian yang dilaksanakan jelas menunjukkan bahawa anak-anak kita sekarang ini ramai yang tercicir. Malah KPM sendiri pun telah mengeluarkan laporan mereka pada tahun 2020 selepas 6 bulan berlakunya pandemik, keciciran meningkat. Begitu juga apa yang berlaku pada tahun 2021. Dan kita harapkan bahawa keciciran ini, salah satu cabaran besar kepada KPM, dapat diselesaikan sebab keciciran ini akan menyebabkan berlaku lebih banyak masalah dalam sistem pendidikan kita. Anak-anak yang tercicir 3M misalnya akan berhadapan dengan masalah pembelajaran, prestasi mereka akan merosot, motivasi belajar mereka akan menurun dan ini sebenarnya akan memberi lebih banyak masalah kepada sistem pendidikan negara kita. Bercakap berkaitan dengan keciciran dalam pembelajaran ini, mungkin impak dan juga kesannya kita akan dapat saksikan lebih besar dalam tempoh beberapa tahun apabila anak-anak ini membesar dan sebagainya. Tapi sekarang doktor, macam-macam isu doktor ada menyebut berkaitan dengan beg berat dan sebagainya sebelum ini, isu-isu yang besar dilihat oleh ibu bapa khususnya. Dan juga hari ini kita dapat mendengar berita dan juga tular juga berkaitan dengan ada peralatan alat tulis yang naik harga contohnya, dan isu-isu ini perlu dilihat secara inklusif ataupun menyeluruh. Bagi pendapat doktor dan juga pandangan doktor, bagaimana perkara ini perlu diselesaikan terlebih dahulu, apa perkara penting yang perlu diletakkan terlebih dahulu dalam fasa ataupun tahun awal ini dalam melihat kepada konteks yang lebih jelas dan juga lebih menyeluruh dalam tahun 2022 ini, doktor. Baik, saya mengharapkan supaya kita kembali melihat kesejahteraan pelajar atau pemurid itu sebagai agenda besar kita dalam kita melakukan reformasi pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya bermaksud mendapat pencapaian akademik peperiksaan yang baik, tetapi mensejahterakan pelajar. Saya bagi contoh, kalau kita lihat isu beg berat ini. Isu beg berat ini bukanlah isu awal, dia adalah isu hasil
ataupun hasil daripada sesuatu masalah yang lebih awal, iaitu bilangan mata pelajaran kita yang terlalu banyak. Yang keduanya, setiap mata pelajaran itu mempunyai buku-buku yang berlebihan. Kalau kita bandingkan apa yang sedang dilakukan dalam negara kita dengan negara-negara lain, kita akan dapati bahawa mata pelajaran pelajar anak-anak kita di sekolah rendah itu memang lebih banyak daripada anak-anak sekolah yang lain di negara lain. Dan bilangan buku bagi setiap mata pelajaran juga lebih. Buku kerjanya, buku modulnya, buku teksnya, buku latihannya untuk setiap mata pelajaran. Jadi pada saya, ini semua adalah perkara-perkara yang harus kita betulkan. Kita bukan bercakap soal pendidikan ini untuk 1 tahun, 2 tahun. Kita bercakap sistem pendidikan 11 tahun. Maka perancangan kepada sistem pendidikan kita harus bermula daripada tahun yang pertama hingga tahun yang ke-11 itu, supaya anak-anak kita dapat belajar. Dan yang lebih penting pada saya adalah mereka rasa seronok untuk meneruskan pembelajaran mereka pada tahun-tahun yang seterusnya. Mereka merasa bahawa ilmu yang mereka dapat itu memberi manfaat kepada diri mereka, dan mereka dapat melihat apakah potensi, bakat, keupayaan, kebolehan yang boleh mereka keluarkan apabila mereka pergi ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan lagi sepatutnya menjadi tempat untuk menghasilkan grade-grade peperiksaan semata-mata, tetapi menjadi satu medium ataupun tempat di mana pelajar datang untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan potensi-potensi, minat-minat dan juga kebolehan mereka. Kita harus berubah sepenuhnya kepada apa yang sedang berlaku pada hari ini. Hari ini kalau kita tanya anak-anak kecil pergi ke sekolah, mereka bangun pagi, mereka rasa tak seronok nak ke sekolah. Mengapa? Tapi ada juga anak-anak misalnya di negara-negara lain, dan pengalaman rakan-rakan yang mempunyai anak di negara lain juga menunjukkan bahawa anak-anak mereka seronok nak pergi sekolah. Mengapa anak-anak nak pergi sekolah itu adalah satu perkara yang harus kita lihat, kaji. Mengapa mereka? Sebab anak-anak ni pada saya mereka tidak berbohong. Mereka ingin lakukan sesuatu yang mereka mahu dan mereka suka. Jadi sistem pendidikan kita harus melihat ke arah itu. Kita bukan lagi mengharapkan satu sistem pendidikan yang rigid, tetapi kita mengharapkan satu sistem pendidikan yang lebih fleksibel, yang lebih menyeronokkan dan lebih mensejahterakan pelajar. Itulah harapan sebenarnya. Semua ibu bapa juga mengharapkan perkara yang sama. Pakar-pakar pendidikan juga mengharapkan perkara yang sama, dan saya percaya anak-anak lebih-lebih lagi mengharapkan perkara itu berlaku dalam sistem pendidikan kita. Apa yang doktor nyatakan bersebab dan mempunyai pertanyaan dan juga mungkin persoalan-persoalan lanjut. Adakah doktor merasakan kurikulum yang ada sekarang ini di peringkat sekolah agak ketinggalan zaman, doktor? Ya, saya boleh akui kita agak ketinggalan. Sebab apa yang kita belajar ni sama ada dia terlalu tinggi untuk anak-anak, ada beberapa mata pelajaran, dan ada juga mata pelajaran yang misalnya ketinggalan. Kalau kita bercakap misalnya dengan industri dan juga pihak-pihak yang akan mengambil anak-anak ini bekerja dengan mereka, kita dapat lihat bahawa salah satu elemen yang kita mungkin kurang dalam sistem pendidikan kita adalah komunikasi. Saya rasa inilah perkara yang paling besar yang harus dilihat semula dalam sistem pendidikan kita, bagaimana untuk meningkatkan elemen ataupun kemahiran komunikasi dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Kita nak melahirkan anak-anak kita yang berani bersuara, berani memberi pandangan, boleh berfikir secara kritikal, kerana tanpa pemikiran kritikal, mereka tidak akan mempunyai pemikiran kreatif. Seseorang itu harus kritikal terhadap sesuatu, dan selepas kritikal itu diselesaikan, maka mereka akan menjadi lebih kreatif. Jadi ini perkara-perkara yang harus berlaku di sekolah. Sekolah tempat di mana anak-anak ini mencuba perkara-perkara baru, melakukan kesilapan-kesilapan dan memperbetulkan kesilapan mereka, memberi pandangan dan melakukan penjelajahan ilmu dan sebagainya. Jadi pada saya, kurikulum yang berat tidak akan banyak membantu perkembangan kognitif anak-anak, tetapi pada saya kurikulum yang mencabar mereka, yang menyeronokkan mereka, yang ingin mereka ketahui itu akan meningkatkan daya pemikiran dan juga keupayaan kognitif seseorang individu pelajar itu. Dan juga doktor, seperkara penting untuk kita faham bila kita bercakap berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya, bagaimana untuk memastikan bahawa sistem yang ada bila kita menjengah untuk melaksanakan satu reformasi, bahawa pendidikan ini tidak harus dan tidak wajar dipolitikkan.
Betul, saya setuju. Dalam keadaan-keadaan terutamanya kita berada dalam keadaan yang krisis begini, kita tidak boleh sama sekali melakukan politik pendidikan, di mana ada pihak-pihak yang mengambil peluang atas ruang pendidikan ini untuk dipolitikkan. Kita harus melihat bahawa pendidikan ini adalah masa depan negara. Dan walaupun ahli politik terlibat sepenuhnya dalam ruang pendidikan ini, tetapi pada saya kita mengharapkan ahli politik yang bijak melihat dan juga boleh membezakan antara masa depan negara, masa depan anak-anak kita dengan ruang politik untuk tujuan-tujuan populariti. Kita mengharapkan itu berlaku, tetapi ini semua terserah pada ahli politik untuk membuat pertimbangan mereka. Dan saya percaya bahawa rakyat sedang melihat apa yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara. Rakyat khususnya ibu bapa tentunya mementingkan masa depan anak-anak mereka. Kita sudah lihat bagaimana ibu bapa secara terbuka memberikan kritikan dan juga memberikan pandangan kepada pihak-pihak KPM dalam berbagai isu, dan saya percaya ini adalah satu perkara yang sihat. Kita harus melihat bahawa pelibatan ibu bapa itu harus diberikan peluang, dan keterbukaan KPM itu sangat kita alu-alukan. Jadi keterbukaan, kesediaan untuk ibu bapa bersama-sama dengan KPM, guru-guru juga ikut memberi pandangan dan juga nasihat mereka kepada pihak berkuasa. Saya fikir ini semua adalah aktiviti-aktiviti yang baik, dan selagi mana ia bertujuan untuk membangunkan insan anak-anak kita, saya rasa kita kena adu-alukan. Dan juga doktor, bagaimana untuk kita mengintegrasikan ataupun mengembling kerjasama di antara ahli akademik seperti doktor, ibu bapa khususnya, kementerian dan juga semua sekali untuk terlibat dalam kebersamaan ini, sebab ia tidak boleh berlaku dalam satu institusi sahaja. Bagaimana untuk pandangan itu dirakyatkan ataupun disuarakan untuk kepentingan anak-anak muda dan juga anak-anak yang berada di peringkat sekolah ini, doktor? Betul. Saya fikir pendidikan ini adalah milik rakyat. Jadi rakyat adalah pihak yang memang perlu mengambil perhatian sepenuhnya kepada perkembangan pendidikan. Guru-guru, ibu bapa, pengkaji-pengkaji pendidikan, pegawai-pegawai di KPM, kita semua bekerja sebagai satu pasukan, mungkin dalam bidang masing-masing, untuk memajukan sistem pendidikan negara. Kita tak mahu dan kita harapkan kita dapat memastikan bahawa kualiti sistem pendidikan negara ini boleh setanding dengan negara-negara maju yang lain. Bila kita letakkan anak-anak kita nanti bersama dengan anak-anak daripada negara lain, anak-anak kita menonjol keupayaan mereka, kebolehan mereka, kepimpinan mereka, kemahiran-kemahiran mereka itu terselah. Jadi mereka akan menjadi sumber manusia yang hebat, dan insya-Allah negara kita akan menjadi lebih hebat jika kita mempunyai sumber manusia yang hebat, dan ini semua diasaskan oleh sistem pendidikan yang berkualiti. Jadi pendekatan kolaborasi, maksudnya bekerjasama antara semua pihak ini adalah salah satu formula yang paling utama yang perlu dilakukan oleh pihak, khususnya pihak berkuasa berkaitan dengan pendidikan. Dan mesti berjiwa besar untuk menerima pandangan, menerima kritikan, ataupun menerima teguran, dan juga kadang-kadang mungkin kritikan yang berbeza pandangan. Tapi pada saya itu semua adalah proses saja. Yang penting pada akhirnya kita dapat menghasilkan satu sistem pendidikan yang berkualiti, anak-anak kita rasa sejahtera, guru-guru kita rasa bermotivasi untuk mengajar, dan apa yang lebih penting adalah pada akhirnya sistem pendidikan kita ini boleh menjadi contoh kepada negara-negara lain. Itu harapan kita, Ihsan. Menjadi contoh untuk negara-negara lain, kita dapat melahirkan generasi yang bijak pandai, khususnya tidak tercicir dalam pendidikan. Apa yang perlu adalah kebersamaan dan juga bagaimana reformasi pendidikan itu berlaku, terutamanya dalam tempoh 2022 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM, Dr. Anwar Ahmad. Kalau kita nak bercakap berkaitan dengan pendidikan ini, pastinya tidak habis. Tetapi dalam masa yang sama, dari semasa ke semasa, kita sentiasa memberikan diskusi untuk memastikan apa yang kita rasa dan juga apa yang boleh kita tambah baik. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.